Saya tidak meninggalkan PKR, saya dipecat. Maka kita tampil untuk menstabilkan kerajaan. Dalam Perikatan Nasional, satu perkara yang uniknya, dia tak ada big brother. Kita kena buat keputusan secara konsensus. Apakah kerana 13 ini kita nak runtuhkan sebuah kerajaan yang kita bina secara bersama? Saya tidak meninggalkan PKR, saya dipecat oleh bukan pun oleh parti, oleh individu yang mungkin merasa tergugat kedudukannya. Apabila ada seseorang yang saya kira terlalu rakus dan gairah untuk menjadi Perdana Menteri, sanggup melakukan apa sahaja sehinggakan Parti Keadilan ini menjadi parti senderan berhad ataupun parti anak beranak dan tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat dan kepentingan negara, maka saya tidak ada pilihan melainkan cuba melakukan perubahan dalam parti saya sendiri. Pada tahun 98 sehingga 2018 kita berjuang untuk melakukan perubahan dalam sistem kenegaraan. Namun pada tahun 2018 kita melihat keperluan, melihat dalam diri kita dan melakukan perubahan dalam Parti Keadilan ketika itu. Dan alhamdulillah saya menang besar walaupun ada pihak-pihak tertentu menggunakan kedudukan masing-masing, menyalahgunakan kuasa dalam parti, termasuk menggunakan jawatan kuasa disiplin, jawatan kuasa pemilihan untuk menafikan kemenangan saya, termasuk kes di Julau. Saya tidak boleh mempertikaikan ataupun membaca keikhlasan seseorang. Cuma kita dapat lihat dari segi tindakan seseorang ataupun sesebuah parti. Jadi apa yang kita lakukan ialah untuk menganjurkan perpaduan, bukannya perpecahan. Memang ada pandangan yang berbeza-beza, itu biasa dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Itu satu perkara yang biasa. Tetapi dalam satu wadah perjuangan seperti Perikatan Nasional, perbezaan itu harus dilihat sebagai kekuatan. Ianya boleh dibincang dan dirunding dalam wadah yang telah kita bina. Dan wadah yang kita bina, yang saya sebut di awal tadi, Perikatan Nasional ini dilahirkan dan dibidankan oleh semua anggota Parti Perikatan Nasional untuk satu tujuan, untuk menangani krisis politik pada ketika itu. Kita sebagai orang yang bertanggungjawab tak boleh biarkan krisis politik itu berterusan pada bulan Februari tahun 2020. Sebab itu kita mengambil keputusan untuk bersama-sama pada ketika itu dengan satu kerangka perjuangan yang cukup jelas, iaitu bersama untuk memperkukuhkan perpaduan dan menjamin kestabilan kerajaan. Kerana kerajaan sebelum itu tidak stabil, maka kita tampil untuk menstabilkan kerajaan. Dan apabila kerajaan itu stabil, sudah tentulah kita ada banyak perancangan kita, termasuk usaha-usaha menangani COVID dan juga pemulihan ekonomi. Itu kerangka besar kita. Soal nak berbincang soal kerusi dan sebagainya, itu kita boleh bincangkan pada satu tahap yang berbeza. Tetapi letakkanlah kepentingan rakyat itu hari ini menjadi agenda utama kita. Letaklah kepentingan menangani COVID itu. Sekarang ini kita sedang melancarkan program imunisasi. Ayuh, patutnya kita bersama-sama dalam menggalakkan seluruh rakyat untuk segera mendaftar dalam MySejahtera. Dan kemudian kita harus bersama-sama dalam melaksanakan
program-program paket rancangan ekonomi itu untuk rakyat mendapat faedahnya untuk memulihkan ekonomi. Dalam Perikatan Nasional, satu perkara yang uniknya, dia tak ada big brother. Ya. Perikatan Nasional tidak akan benarkan mana-mana parti anggota untuk mendominasi parti yang lain. Kita berpegang kepada prinsip mutual respect, saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Kita berpegang kepada prinsip kekuatan itu harus digabungkan dan kelemahan itu harus kita selesaikan secara bersama. Itu prinsip yang dipegang dalam Perikatan Nasional. Kita telah ada satu kerangka lah tentang bagaimana pengagihan kerusi ini patut dijalankan. Sebagai contoh, kursi-kursi incumbent, ya, penyandang, harus dihormati dan dipertahankan. Sebagai contoh, kursi paguh telah pun dimenangi oleh Bersatu, kekal Bersatu. Kursi marang dimenangi oleh PAS, kekal PAS. Ya? Soal calon itu hak parti masing-masing, tetapi sekurang-kurangnya sudah ada satu formula pengagihan untuk dimulakan. Mungkin kursi-kursi yang belum dimenangi, kita bawalah ke meja rundingan. Kita lihat pada kekuatan parti masing-masing berdasarkan faktor kemenangan, winnability. Kalau parti A mempunyai calon yang baik dan diterima oleh pengundi dan mempunyai jentera yang tersusun, kita tak ada masalah, kita beri laluan. Tapi kalau kawasan itu calon parti B lebih baik, lebih diterima, mengapa tidak kita bincang? Yang akhirnya pertimbangan kita ialah kita nak menang. Kita bukan nak kalah. Bila nak menang, kita kena buat perangai orang nak menang. Tapi kalau kita kata nak menang tapi perangai macam orang nak kalah, saya tak jangka kita boleh menang. Nak menang, kita kena berlapang dada. Kita kena hormat di antara satu sama lain. Kita kena duduk bincang. Kita kena buat keputusan secara konsensus. Hanya ada 13 saja kursi bersifat seperti itu, ya, yang dikatakan mereka menang atas tiket sebuah parti, kemudian mereka berpindah kepada parti lain. Tetapi persoalan saya, apakah dengan 13 kursi ini kita nak runtuhkan 222? Apakah kerana 13 ini kita nak runtuhkan sebuah kerajaan yang kita bina secara bersama? Saya mengambil pendekatan, okey, kalau itulah isunya, ayo, mari kita tumpu perbincangan terhadap 13 kursi ini. Itu patut pendekatan yang diambil. Ya? Kerana kita berbeza pandangan 13, mengapa harus kita bergaduh kerana 13? Jadi saya ingat kita kena letakkan kita punya objektif itu dengan secara jujur lah. Ya. Okey, saya tidak kata 13 itu tak ada masalah. Kalau itulah tuntutan mereka, ayo kita bincang 13. Jangan kerana 13 ini seluruh kerajaan nak diruntuhkan. Saya rasa itu tidak adil. Dan saya nak ingatkan, rakyat sedang perhatikan kita. Setiap tindakan kita, setiap langkah kita, rakyat mahu perpaduan. Pertama, pilihan parti itu adalah keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Parti. Saya akan akur kepada keputusan parti. Yang keduanya, saya telah
berada di Gombak sekian lama. Ya. Saya menang 1999 di Dun Ulu Kelang. Dalam keadaan seluruh Selangor itu menjadi kubu kuat Barisan Nasional, saya menang di Ulu Kelang. Dan kemudian di peringkat parlimen sehinggalah hari ini. Satu tempoh yang panjang, saya telah memberikan khidmat saya kepada rakyat di Gombak dan juga di seluruh negara, dan saya serahkan. Itu adalah proses demokrasi. Setiap hujung penggal 5 tahun saya akan kembali kepada rakyat, dan biarlah rakyat menentukan siapakah yang layak mewakili mereka di sesebuah parlimen. Dalam konteks Gombak, saya juga akan melaksanakan tanggungjawab ini, menyerahkan kepada rakyat Gombak untuk membuat pemilihan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tunggu dan lihat dalam masa terdekat. Oh, okay.